Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah di buka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmah, limpah keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemersyaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa, aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun, dipohon anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu, dipohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang bentangkan, dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin ya Tuhan seluruh alam sekalian. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat pagi. Saya Yang Berhormat Datuk Haji Ismail bin Haji Muhammad Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Timbalan Speaker Datuk Doktor. Soalan saya nombor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Datuk Yang Bertua, program pemulihan pemasyarakatan merupakan kerjasama di antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, juga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menerusi kaedah pendekatan strategi Lautan Biru Kebangsaan. Program ini diilhamkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Objektif utama program ini adalah untuk mengintegrasikan pesalah undang-undang supaya kembali semula ke pangkuan masyarakat setelah menjalani hukuman di penjara. Selain dari itu, program ini juga bertujuan untuk mengurangkan kadar residivis atau kemasukan berulang dari kalangan banduan ke dalam penjara, dan ia juga selaras dengan bidang keberhasilan utama negara atau NKRA untuk mengurangkan kadar jenayah. Sejak program ini diperkenalkan pada tahun 2010, seramai 2,713 orang yang diselia atau ODS telah terlibat dalam program tersebut. Sehingga bulan Mei 2012, seramai 1,827 ODS telah dibebaskan. Ingin saya nyatakan kepada ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini bahawa kerajaan telah berjaya memastikan tiada seorang pun yang menjadi ODS yang telah dibebaskan masuk semula ke penjara. Antara faktor utama yang menyumbang kepada kejayaan ini adalah pendedahan kepada ODS berkenaan kursus-kursus dan juga input spiritual serta kursus keterampilan asas kemahiran seperti pertanian, perikanan, penyelenggaraan bangunan dan aktiviti-aktiviti yang memberikan pendapatan kepada ODS. Dengan berbekalkan ilmu-ilmu pengetahuan dan kemahiran tersebut, ODS yang telah dibebaskan mampu untuk berdikari bagi mencari nafkah hidup. Buat masa ini, Kementerian Pertahanan sedang mengkaji secara mendalam tapak-tapak kem yang sesuai untuk memperluaskan program ini. Ini bagi memastikan impak program dapat membuahkan hasil bukan sahaja kepada ODS dan keluarga, sebaliknya kepada masyarakat setempat, kepada ODS ini. Terima kasih. Ya Hormat, duduk kejap Hormat. Cuba kita bermula pagi ini kembali kepada era sebelum 2004. Kita bertanya soalan tambahan, tak payah ceramah mukadimah panjang-panjang sangat. Yang Menteri mengetahui, yang menjawab mengetahui latar belakang. Sila Yang Berhormat Kelakau. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang datang menjawab soalan sendiri. Saya terus pada soalan. Saya ucap tahniah kepada Perdana Menteri dan kerajaan dan kementerian-kementerian yang terlibat
kerana telah menyediakan satu latihan untuk kemasyarakatan kepada banduan-banduan yang disebut ODS ini. Jadi saya mau tanya, apakah kategori banduan yang layak berada di pusat pemulihan pemasyarakatan dan apakah aktiviti yang dijalankan dan keberkesanan mereka ni dalam menghadapi masyarakat di luar nanti. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, dengan kerjasama Jabatan Penjara terdapat dua kategori ODS atau banduan yang masuk ke pusat pemulihan pemasyarakatan ini. Yang pertamanya, banduan-banduan atau ODS yang mempunyai baki hukumannya 3 tahun. Umpamanya kalau mereka ditahan 10 tahun, tinggal bakinya 3 tahun, yang itu dimasukkan. Yang keduanya, mereka yang dihukum penjara kurang daripada 3 tahun. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, program ini dijalankan kerana kebanyakan banduan yang dihukum dengan hukuman yang ringan, apabila berada di penjara bersama-sama dengan penjenayah-penjenayah atau banduan yang menerima hukuman yang lebih lama, mereka belajar melakukan jenayah berat. Oleh demikian, Perdana Menteri memikirkan bahawa bagaimanakah cara untuk mengasingkan mereka supaya tidak melakukan jenayah yang lebih berat dan jenayah yang berulang. Maka mereka telah diasingkan. Yang keduanya, aktiviti yang dijalankan dengan kerjasama Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Wanita. Apa yang kita lakukan ialah, oleh kerana kita mempunyai tanah di sekitar kamp tentera darat. Jadi kamp-kamp ini sebahagian daripada tanah yang tidak digunakan itu didirikan pusat pemulihan pemasyarakatan ini, dan aktiviti pertanian diadakan di samping aktiviti kemahiran lain, dan pendapatan yang diperolehi daripada aktiviti ekonomi itu diberikan juga kepada ODS ini, dan pihak KEM telah membuka akaun simpanan kepada tiap-tiap ODS ini, dan apabila mereka cukup tempoh perkhidmatan sebagai ODS atau tahanan sebagai ODS, mereka mempunyai wang yang terkumpul. Setakat ini wang yang terkumpul bernilai tiap-tiap seorangnya RM200 tiap-tiap seorang sebulan. Kalau setahun artinya mereka dapat RM2,400, dan kalau mereka mempunyai baki tahanan selama 3 tahun, sekurang-kurangnya mereka akan ada RM6,000. So dalam keadaan ini, mereka akan apabila mereka keluar ke pangkuan masyarakat dengan modal ini, mereka akan dapat membuka perniagaan baru ataupun melakukan aktiviti-aktiviti, meneruskan keterampilan yang diperolehi daripada penjara itu. Yang paling unik ialah dengan adanya 5 buah pusat tahanan ini, pusat pemulihan pemasyarakatan ini, sepatutnya 5 penjara yang dibina mempunyai belanjawan kira-kira 50 juta hingga 60 juta tiap-tiap satu penjara. Artinya kita memerlukan 250 juta. Tetapi untuk 5 pusat tahanan ini, Kementerian Pertahanan hanya membelanjakan kira-kira 30 juta saja. Artinya kita dapat mengurangkan belanja lebih kurang 220 juta ringgit. Dan pendekatan strategi Lautan Biru ini, saya fikir boleh diperluaskan di lain-lain kementerian, dan kalau Kuala Kerau perlukan pusat pemulihan ini, asalkan beliau tidak masuk sama, insya-Allah kita akan pertimbangkan. Ya, sila Yang Amat. Okey, terima kasih Untuk panjang. Kita lihat sekarang ini ialah masalah kesesakan banduan dalam penjara yang begitu tara di seluruh penjara di seluruh negara. Jadi apakah tindakan dibuat untuk supaya kita dapat mengurangkan kadar orang panggil masalah yang melibatkan jenayah yang sehingga menyebabkan kesesakan dalam penjara. Yang kedua ialah apakah modul yang diguna pakai oleh pihak kementerian untuk memastikan bukan sahaja pihak banduan ini diberi latihan pemulihan dalam bentuk pertanian, kemasyarakatan dan sebagainya, tetapi yang penting ialah pemulihan akidah, pemulihan akhlak, supaya mereka ini dapat hidup sebagai seorang, kalau dia sebagai seorang Islam yang mematuhi perintah agama. Minta penjelasan. Betul, yang betul, soalan pertama itu lebih relevan kepada
Menteri Dalam Negeri dan saya belum berhajat untuk bertukar jabatan. Tetapi soalan yang kedua, saya fikir saya amat bersetuju dengan Rantau Panjang bahawa modul keseluruhan pemulihan khusus ini harus melihat kepada soal akidah, soal sahsiyah, soal aqliyah yang ada di dalam penjara. Dan ini sebenarnya dilakukan dengan kerjasama Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia. Dan juga kita juga memberikan latihan separa ketenteraan dari segi disiplin dia, dari segi soal pemantapan pemikiran, dan juga untuk agama-agama lain kita juga memanggil beberapa mubalik dan juga sami serta mang untuk memulihkan pribadi mereka. Saya amat bersetuju supaya masyarakat menerima mereka. Kaedah yang dilakukan harus mendapat kerjasama daripada seluruh anggota masyarakat di negara kita. Dan pemulihan ini bukan satu kerja yang mudah, tetapi saya nyatakan tadi bahawa tidak seorang pun yang keluar daripada pusat pemulihan pemasyarakatan ini yang menjadi jenayah semula dan masuk penjara. Tidak ada seorang pun. Arti ini satu kejayaan yang saya fikir, saya mohon juga pihak belah sana membantu kita, sebab ini adalah tanggungjawab kita pada negara keseluruhannya. Dan saya harap berikanlah motivasi pada bekas-bekas banduan ini supaya benar-benar insaf dan kembali kepada masyarakat. Mohon soalan tambahan, Datuk Di-Pertua. Yang berhormat Tuan Haji Nasharuddin bin Man Isa. Terima kasih Datuk Di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Datuk Yang Di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Bacok di atas soalan yang dikemukakan. Datuk Yang Di-Pertua, Malaysia berpandangan bahawa pergolakan politik yang berlaku di beberapa negara di rantau Asia Barat dan Afrika Utara yang juga dikenali dengan izin Arab Spring antara lain adalah disebabkan oleh masalah politik dan ekonomi dalaman di negara-negara berkenaan akibat daripada peningkatan kadar pengangguran, kemiskinan, kadar inflasi yang tinggi serta ketidakseimbangan dalam pengagihan kekayaan negara dan gejala rasuah yang berleluasa. Dalam hal ini ingin saya menegaskan bahawa dasar luar Malaysia adalah tidak mencampuri hal ehwal dalaman sesebuah negara. Malaysia menghormati perubahan politik yang telah berlaku di beberapa negara di rantau tersebut dan akan terus memupuk hubungan dan kerjasama dengan negara-negara berkenaan demi memelihara kepentingan dan kesejahteraan bersama antara Malaysia dan negara-negara di Asia Barat dan Afrika Utara seperti Yemen, Mesir dan Libya. Sekian, terima kasih. Sila Yaman. Bacok. Terima kasih Datuk Di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan yang telah diberikan sambil memahami pendirian Malaysia yang menghormati dengan izin the basic principle of self-determination dalam sebuah negara. Selain daripada faktor ekonomi disebut oleh Timbalan Menteri tadi yang menjadi penyebab kepada tercetusnya Arab Spring, satu lagi faktor yang saya rasa tidak boleh juga kita terlepas pandang adalah kezaliman yang berlaku terhadap rakyat melalui tekanan-tekanan yang berbagai oleh rejim-rejim yang terdapat di Timur Tengah itu. Contohnya, saya ingin tahu apa pendirian terkini kerajaan Malaysia terhadap perkembangan yang berlaku di Syria. Kita tahu respon daripada masyarakat antarabangsa. Yang terkini laporan yang terdapat di dalam akhbar adalah sekali lagi Ban Ki-moon dan United Nations mengambil pendirian yang agak tegas, minta campur tangan. Saya tahu tadi telah disebut kita menghormati dan tidak campur tangan terhadap isu dalam negeri sebuah negara yang merdeka di mana saja mereka berada. Tapi saya rasa apa yang berlaku di Syria melibatkan isu kemanusiaan, pembunuhan yang berlaku terhadap orang awam, terhadap civilian yang sampai ke tahap yang
semua orang boleh akses. Bagaimana contohnya ada satu gambar yang paling popular disebarkan sekarang ini, seorang yang ditanam di peringkat leher, ditimus hidup-hidup, sambil dia mengucap kalimat syahadat, dia dipaksa untuk tidak mengucap kalimat syahadat tapi mengucap dengan menggunakan nama Presiden Bashar al-Assad. Jadi pendirian ini saya rasa pendirian yang kita harus respon, kerana Malaysia terkenal di dalam masyarakat antarabangsa sebagai negara yang boleh menjadi pengimbang di antara mungkin dua negara yang bertelagah. Sambil itu saya juga ingin tahu apa respon kerajaan. Sudah lama cadangan ini dikemukakan terhadap penubuhan tentera pengaman daripada negara-negara OIC yang boleh berfungsi, contohnya di Syria sekarang ini. Terima kasih Timbalan Menteri, terima kasih untuk itu. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sejak krisis 16 Mac 2011 di Syria, Malaysia memang memandang serius, dan Malaysia juga sentiasa peka dan prihatin akan kemusnahan dan kesengsaraan dan kematian rakyat Syria. Malaysia tidak berdiam diri, sebaliknya Malaysia berpendirian tegas melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga OIC, di mana melalui kedua-dua pertubuhan ini Malaysia terus mendesak dan mencari penyelesaian yang terbaik, di mana Malaysia juga menyokong resolusi yang dibawa oleh Kofi Annan, iaitu 6-point plan, di mana Malaysia menyokong 6-point plan ni dalam menghentikan keganasan dan membolehkan perundingan terus berlaku dalam menyelesaikan isu Syria ni secara damai. Malaysia juga turut menyokong, memberi sokongan kepada pelan damai Liga Arab semasa mesyuarat khas OIC di Jeddah baru-baru ini pada November 2011. Di samping itu, pada 1 Jun 2012 di sesi khas Majlis Hak Asasi Manusia di Geneva, Malaysia juga membuat kenyataan yang mengecam sekeras-kerasnya pembunuhan beramai-ramai yang berlaku di Bandar Hala pada 25 Mei 2012 dan menuntut supaya mereka yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Sokongan Malaysia terhadap resolusi ini merupakan kali keempat yang kita berbuat demikian di Majlis Hak Asasi Manusia di Geneva. Malaysia juga terus memainkan peranannya bersama-sama dengan negara anggota PBB secara bertanggungjawab untuk menamatkan keganasan dan mengembalikan keamanan di Syria berdasarkan prinsip-prinsip asas dan piagam PBB yang menghormati kedaulatan dan integriti negara Syria dan sejajar dengan dasar tidak campur tangan dalam hal ekwal dalaman. Malaysia juga berpendirian bahawa pendekatan terbaik untuk menyelesaikan krisis di Syria adalah melalui dialog secara aman melibatkan semua pihak yang terlibat. Jadi Malaysia juga komited dan mereka juga perlu komited dan bekerjasama dalam melaksanakan sepenuhnya 6-point plan yang dibawa oleh Kofi Annan. Sekian. Duduk Yang Berhormat. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sukacita dimaklumkan bahawa bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia ini, delegasi daripada Majlis Al-Quds International Institution
yang diketuai oleh Honorable Dr. Muhammad Akram Al-Aloni dan anggota seramai 9 orang. Kepada Honorable Dr. Muhammad Akram Al-Adriyoni dan delegasi Dewan ini mengalu-alukan kehadiran ke Dewan yang mulia. Ya, sila Arau. Terima kasih Yang Berhormat Dr. yang dipertua dan terima kasih Bapak Timbalan Menteri. Bermula daripada Disember 2010, seorang lelaki di Tunisia telah membakar dirinya dan diikuti dengan penyerahan kuasa kepada Field Marshal Hassan Tantawi di Mesir, dan sekarang ini krisis yang hangat berlaku di Syria yang semalamnya sekali lagi pembunuhan beramai-ramai lebih daripada 650 orang yang berlaku secara kejam, termasuk kanak-kanak, remaja, wanita dan sebagainya. Saya ingin bertanya ke pihak kementerian, sekaligus Arab Spring ini juga telah menunjukkan pandangan masyarakat luar tentang keburukan yang berlaku dan anggapan mengatakan Islam itu adalah teroris ataupun terorisme. Jadi bagaimana negara kita yang melihat dalam konteks hubungan dengan negara luar ini untuk mengikis persepsi Islamofobia ini, supaya orang memandang bahawa negara Islam sebenarnya bukan begitu caranya seperti mana yang berlaku dalam kebangkitan Arab Spring. Terima kasih Yang Atas. Datuk Yang Dipertua, terima kasih kepada Arau atas soalan yang dikemukakan. Sebenarnya Malaysia mempunyai hubungan yang akrab dengan negara-negara, khususnya negara-negara Arab, di mana Malaysia bagi mengikis persepsi kepada negara-negara dunia bahawa agama itu bukan satu agama Islam, bukan teroris sebenarnya. Jadi untuk mengikis persepsi tersebut, maka Perdana Menteri kita sendiri telah melancarkan Global Movement of Moderates, di mana melalui penerangan sejelas-jelasnya akan GMM ini, dan GMM ini mula diterima oleh kebanyakan negara-negara sebagai kesederhanaan dalam membawa diri kita dan juga dunia ke arah mencapai kemajuan. Sekian. Yang Berhormat Datuk Mira Ahmad bin Haji Hamzah. Terima kasih Datuk Dr. Timbalan Dipertua. Soalan saya nombor 3. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat daripada Jasin. Sehingga kini kejayaan BISDA dalam mengenalkan prinsip good governance adalah seperti berikut. Pertama, RISDA telah mendapat sijil bersih pengurusan keuangan dari Jabatan Audit Negara selama 15 tahun berturut-turut. Berjaya kedua, mengekalkan persijilan ISO 9001-208 daripada SIRIN. Dan ketiga, berjaya memperolehi 5 star rating portal website dengan markas penuh 100% untuk 2 tahun berturut-turut daripada Mampu Jabatan Perdana Menteri. Dan keempat, anak syarikat RISDA Plantation Sendirian Berhad telah disenaraikan di antara 1,000 syarikat peladangan terunggul di Malaysia sejak tahun 2005 sehingga kini. Selain itu, dalam usaha untuk mengukuhkan lagi prinsip good governance, ketulusan dan integriti dalam menguruskan pembelian, penjualan buah kelapa sawit para pekebun kecil, RISDA telah menetapkan 6 perkara RISDA Key Result Area. Pertama, mensasarkan pekebun kecil sawit memperolehi harga ladang pada kadar 19% dari harga minyak sawit mentah hantaran tempatan. Kedua, menyediakan 59 buah pusat timbang dan stor ataupun PTS seluruh semenanjung Malaysia, di mana hasil sawit pekebun kecil akan dikumpul dan ditimbang dengan menggunakan jambatan timbang yang disediakan oleh RISDA supaya tidak berlaku penipuan dari segi timbangan. Berdasarkan keluasan tanaman sawit bagi negeri Melaka seluas 9,462,7 hektar, 2 unit
PTS telah diperuntukkan dan sedang beroperasi serta diuruskan oleh anak syarikat Risda iaitu Risda Plantation Serin Berhad di Melaka Tengah dan Alor Gajah. Ketiga, menguruskan sijil PTS ini oleh Koperasi Pekebun Kecil dan RPSB untuk mengawal dan memastikan pekebun kecil tidak dimanipulasi oleh orang dari segi timbangan dan harga. Pada hari kutipan semua hasil sawit dikumpul dan ditimbang di PTS ini sebelum diambil oleh penenda yang berjaya. Melalui kaedah ini, harga dan berat timbang boleh dipantau oleh KPK dan RPSB yang memastikan hasil yang diperolehi oleh peserta adalah tulus dan tiada ketirisan. Keempat, menyalurkan maklumat harga jualan harian berdasarkan harga lembaga minyak sawit Malaysia kepada semua pegawai Risda daerah untuk dimaklumkan kepada semua pengurus PTS. Kelima, memantau urus niaga di PTS pada setiap bulan melalui laporan bulanan yang mengandungi maklumat jumlah jualan hasil dan harga yang ditawarkan kepada pekebun kecil. Keenam, mengurus dan memasarkan hasil sawit bagi projek penamaan semula komersial sawit melalui sistem tender terbuka di mana penenda menawarkan kadar perahan minyak bagi tempoh setahun oleh RPSB sendiri. Dengan pelaksanaan inisiatif ini berdasarkan pemantauan yang dibuat oleh Risda menunjukkan pekebun kecil mendapat harga ladang sawit sebanyak RM617.55 per metrik tan, melebihi harga yang disasarkan oleh Risda sebanyak RM607.43 per metrik tan. Bagi negeri Melaka, pengeluaran jumlah Januari hingga Mei 2012 adalah sebanyak 3,279.7 metrik tan dengan purata harga ladang sebanyak RM630 per metrik tan, melebihi harga yang disasarkan oleh KPI Risda. Harga ini telah dinikmati oleh 400 pekebun kecil negeri Melaka. Selain itu, Risda juga telah membayar dividen kepada 42,206 pekebun kecil sebanyak RM179.6 juta tahun 2010, iaitu sebanyak RM4,200 seorang. Dividen ini mampu meningkatkan purata pendapatan pekebun kecil kepada RM1,950 sebulan, selaras dengan usaha kerajaan kara negara berpendapatan tinggi dengan pendapatan per kapita mencecah RM49,000 setahun dan RM4,000 sebulan menjelang 2020. Dari segi produktiviti pula, purata produktiviti sawit adalah sebanyak 18 metrik tan per hektar, menghampiri purata sawit nasional pekebun kecil adalah sebanyak 22 metrik tan per hektar setahun. Produktiviti ini turut menyumbang ke arah usaha kerajaan untuk mempertingkatkan produktiviti sawit negara, bidang keberhasilan ekonomi negara ataupun NKEA sawit. Terima kasih. Ya, Yasin. Terima kasih Datuk Timbalan yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas penerangan yang cukup jelas. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak Risda yang telah dapat memajukan tanah-tanah terbiar, terutamanya kepada tuan-tuan tanah yang tidak ada mempunyai keupayaan untuk mengusahakan tanah mereka. Bagaimanapun, mereka hanya diberikan dividen setiap 3 bulan sekali tanpa menyatakan tentang jumlah buah ataupun buah yang dipetik, dan juga tanpa menyatakan tentang OER ataupun peratusan bahan minyak. Mereka hanya diberikan berdasarkan daripada keluasan kawasan tanah mereka saja. Jadi soalan saya, apakah sebenarnya langkah-langkah pengurusan ladang yang terbaik, misalnya untuk membaja, untuk pruning, untuk membersihkan kawasan bagi memastikan supaya ladang-ladang tersebut boleh menghasilkan hasil yang terbaik dan memberikan pulangan yang lumayan kepada peserta-peserta. Keduanya, adakah perbandingan Risda buat di antara ladang yang mereka usahakan dengan skim-skim yang lain ataupun ladang-ladang yang berhampiran, supaya kita dapat memastikan dan perbezaan di antara perolehan yang kita dapati dengan perolehan ladang-ladang lain, supaya apa juga kelemahan yang kita hadapi dapat kita atasi, supaya dapat kita memberikan pulangan yang terbaik kepada peserta-peserta. Terima kasih Tuan Ketua. Terima
Terima kasih Yang Berhormat daripada Jasin mempersoalkan tentang bagaimana maklumat boleh disampaikan kepada pekebun kecil. Bukan hanya mereka ini untuk mendapat dividen, bahkan juga seperti yang saya sebutkan, sebenarnya dari segi harga, dari segi timbang sawit yang dikeluarkan, pihak pekebun kecil yang terbabit terlibat dalam sektor ini, mereka boleh mendapat maklumat ya daripada pejabat daerah Risdah yang ada sekiranya mereka perlukan. Walaupun demikian, seperti apa yang disarankan, insyaAllah saya akan arahkan semua daerah kita untuk memastikan supaya selain daripada mereka mendapat dividen daripada Risdah, mereka juga harus dibekalkan dengan maklumat yang begitu lengkap. Mereka sebenarnya boleh memperolehinya. Dalam persoalan yang kedua, iaitu berhubung kait apakah langkah-langkah yang kita lakukan untuk memastikan supaya kita dapat meningkatkan keupayaan kita. Sebenarnya pihak Risdah telah pun mengambil beberapa langkah khusus perbandingan dia yang ini individu langsung tak terbabit dalam mengurus dan manakala ada yang ladang ya diurus melibatkan pekebun-pekebun kecil. Hak yang ini tak terlibat pekebun-pekebun kecil, di mana kita mengambil langkah-langkah. Contohnya kita pertingkatkan prasarana yang ada yang tidak membabitkan keuangan datang daripada pekebun-pekebun kecil, menggunakan peralatan-peralatan ya pegawai-pegawai kita yang terbabit dalam memajukan mengerjakan kebun-kebun yang dimiliki oleh individu yang mereka tak terlibat langsung ya. Cuma setiap bulan ataupun sekali dalam 3 bulan mereka hanya tunggu dapat dividen. Di antaranya mereka berada di luar negara, keduanya mereka merupakan dah dewasa usia lanjut dah, tak mampu untuk bekerja di ladang ini, maka mereka menyerahkan kepada pihak Risdah untuk mengurus takbir yang penting kepada mereka untuk mendapat hasil. Dalam usaha kita untuk meningkatkan keupayaan ini, selain daripada kita gunakan teknologi yang terkini, penggunaan benih-benih yang kita katakan klon yang hasil kita dapat tingkatkan dari segi produktiviti dia, di samping itu juga cara kita menoreh kelapa sawit ini harus ada pendekatan yang kita katakan akan dapat meningkatkan lagi mata pencarian. Dan di samping itu, seperti yang saya sebutkan dalam jawapan tadi ya, kita juga tingkatkan dari segi keupayaan masyarakat pendapatan supaya tidak ada kekirisan ya. Setiap tonnage yang masuk di ladang itu kita timbang, dan lepas itu kita akan imbangi di mana kebenaran dari segi kebersihannya, tidak akan ada penipuan dalam konsep ini untuk memastikan supaya setiap peladang ini atau kebun kecil ini akan mendapat manfaat sepenuhnya. Terima kasih. Ya, Indra Mahkota. Terima kasih Datuk Doktor yang betul. Saya kagum dengan usaha pihak menteri untuk membela nasib warga Risdah yang terlibat dalam sama ada skim pekebun kecil ataupun sebagai warga yang terlibat dengan usaha industri kapal sawit secara umum. Tapi saya nak tahu pandangan ataupun jawapan ataupun rancangan pihak kementerian selepas penyenaraian FBGH. Kerajaan mengumumkan durian runtuh, tapi itu kepada Felda, tak ada kena-mengena dengan Risdah. Saya nak tahu apa rancangan menteri untuk membendung tekanan yang dirasai oleh kelompok yang duduk dalam Risdah, kerana di Felda dikurniakan durian runtuh 5,000 dan 5,000, dikatakan di Istighar 15,000 untuk satu keluarga, satu durian runtuh yang agak runtuhnya sampai ke lantai lah nampak gaya. Tapi bagaimanakah pihak menteri rancangan untuk membendung rasa dianaktirikan masyarakat Risdah ini, kerana setakat ini tidak ada diumumkan apa-apa, yang adanya Felda. Masyarakat Felda sekarang merayakan, mengatakan kerajaan menganggap mereka anak emas, tetapi Risdah nampak gaya macam dianaktiri. Saya nak tahu apa rancangan masa depan makali untuk meredakan tekanan yang dirasai oleh masyarakat Risdah ini. Terima kasih Datuk Doktor. Terima kasih. Persoalan daripada Indra Mahkota. Indra Mahkota kena tahu tentang detail dia terlebih dahulu. Nak buat perbandingan apple to apple, kita tak boleh buat perbandingan Risdah dengan Felda. Sistem dia, cara dia, pemilikan tanah yang ada. Felda mempunyai tanah yang jauh lebih luas berbanding dengan Risdah, dan pemilikan Risdah, tanah ini bukan milik kita, dia milik pekebun-pekebun kecil yang ada
Jadi kita tidak boleh mengambil pertimbangan kita nak buat listing semata-mata oleh kerana nak buat publicity, tidak, berbanding jauh. Ini seumpama dengan izin, ya, comparing antara league yang division A dengan division berapa, ya. Tapi dalam pada itu kita tidak nafikan bahawa keupayaan RISDA membantu para peneroka pada saat ini semenjak kita wujudkan dah hampir 129,604 orang pekebun kecil yang kita bina 370,000 hektar tanah mereka yang kita kerjasama dengan pekebun kecil pemilik tanah ini, dan kita majukan apa rancangan kita untuk membantu. Kita tak pacak bendera bulan, kita tak pacak bendera roket, kita pacak kelapa sawit, getah yang ada hasilnya kepada rakyat. Dan kita katakan bahawa apa rancangan kita untuk membantu masyarakat pekebun kecil hak tahun ini saja, ya, kita dah sediakan peruntukan durian runtuh 58 juta untuk bagi benih percuma kepada pekebun kecil yang ada, ya. 62 juta ringgit nilai dia untuk baja. Ialah dia duit, ya. Ialah duit lah, bukan berbeza dengan kita katakan cash. Tapi kita tahu kepada pekebun kecil sekurang-kurangnya ada bantuan, bukan ceramah untuk kepada rakyat di peringkat negara kita. Terima kasih Yang di-Pertua. Boleh dapat penjelasan Menteri? Yang Berhormat Datuk Rashid bin Din. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pada masa ini perpecahan penggunaan bahan api untuk penjenaan elektrik adalah sebanyak 44.7% penjenaan berasaskan arang batu, 42.5% berasaskan gas, dan 3.7% berasaskan minyak, dan 3.4 berasaskan distillate, dan juga 5.7 berasaskan hidro. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sumber penjenaan penggunaan tenaga boleh baharu atau renewable energy dengan izin hanya diambil kira bagi stesen jenekuasa yang berkapasiti 30 megawatt dan ke bawah, manakala stesen hidroelektrik yang melebihi daripada kapasiti yang ditetapkan tidak dikategorikan sebagai tenaga boleh baharu. Bagi meningkatkan penggunaan tenaga boleh baharu, Kementerian telah mengubah dasar dan plan tindakan bermula daripada Rancangan Malaysia ke-10. Ia merupakan pendekatan yang holistik dan sistematik untuk memastikan industri tenaga boleh baharu kekal berdaya maju dan mampan dalam jangka masa panjang. Plan tindakan ini mengandungi 5 teras strategik dan merangkumi penglibatan pelbagai kementerian dan agensi-agensi yang berkaitan yang dirangka bagi mengatasi halangan dan memacu pembangunan renewable energy atau RE dengan pesat. Di bawah dasar ini juga, mekanisme feed-in tariff FIT telah dikenal pasti sebagai mekanisme bagi meningkatkan penggunaan tenaga boleh baharu. Pelaksanaan mekanisme ini telah dikuatkuasakan sejak 1 hari bulan Disember tahun 2011 selaras dengan pengkuatkuasaan akta tersebut, iaitu Akta 725.
Mekanisme ini menawarkan kadar tarif premium bagi penjualan tenaga elektrik yang dijana daripada tenaga boleh baharu dengan membantu meningkatkan viability dengan izin projek-projek tersebut. Adalah disasarkan kapasiti terpasang bagi penjanaan tenaga daripada sumber tenaga boleh baharu menjelang tahun 2015 adalah sebanyak 985 megawatt, di mana jumlah tersebut dianggarkan menyumbang kepada 60% daripada jumlah campuran tenaga keseluruhan negara. Selain itu, pihak kerajaan juga melaksanakan pelbagai program kesedaraan dan peningkatan kesedaraan orang awam mengenai penggunaan tenaga boleh baharu. Ini termasuklah menjalankan kajian mengenai pasti potensi sumber angin dan geothermal untuk diaplikasikan di Malaysia selain daripada 4 jenis tenaga boleh baharu yang sekarang digalakkan oleh pihak kerajaan. Sekian. Yang Hormat Merbuk. Terima kasih Tuan. Terima kasih Menteri Tuan jawab dengan teliti. Dalam penjanaan saya lihat jawapan Menteri hanya mensasarkan 6% hidro, tenaga hidro, dan dalam di Malaysia ni banyak tasik-tasik pengairan pertanian yang irrigation lake yang sedia ada tidak digunakan pakai untuk menjana elektrik. Soalan saya ialah, selain daripada feed-in tarif, apakah insentif atau grant yang boleh disalurkan kepada pengusaha-pengusaha mini hidro yang kecil-kecil supaya sumber ini boleh digunakan pakai? Juga berapakah subsidi dikira per megawatt yang diberikan kepada IPP yang menggunakan fossil fuel berbanding dengan subsidi yang diberikan kepada IPP yang menggunakan bahan boleh perbarui? Terima kasih. Yang Berhormat, untuk menerangkan fakta-fakta yang mengenai tenaga boleh baharu itu, saya jawab tadi dalam jawapan asal ialah menjelang tahun 2015 kita merangka bahawa jumlah dalam sumber ini iaitu tenaga boleh baharu akan meningkatkan sampai 985 megawatt. Ini kira-kiranya 6% daripada jumlah elektrik yang akan dijanakan pada tahun itu. Dan bagi untuk maklumat bagi Yang Berhormat, bagi soal hidro, saya nak sebutkan kepada Yang Berhormat bahawa hidro ini kita beberapa jenis. Adalah hidro besar seperti di Kenya dan di Bakun, tetapi ada juga yang sederhana dan ada juga yang kecil. Apa yang kita akan galakkan ialah bahawa sumber dari seperti ini yang layak untuk mendapatkan feed-in tarif, kita perlulah hadkan hidro ini ke 30 megawatt dan ke bawah. Dan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat
yang dinamakan mini hydro ini, kita kena teliti bahawa berapa besar yang dicadangkan itu. Tetapi kita memang terus menggalakkan micro hydro. Micro hydro itulah yang 5 megawatt, 3 megawatt, 1 megawatt. Ini memang kita galakkan, dan kita akan masuk micro hydro ini dalam feed-in tariff yang saya sebutkan dalam jawapan saya itu. Untuk maklumat yang berhormat, pada masa ini ya, hydro hanya menjadi 4.4% dalam jumlah elektrik yang dijenakan daripada pelbagai sumber ya. Dan hydro ini hanya 4.4%. Dan kita jangka pada tahun 2020 nanti hydro ini akan menjadikan 4.2%, dan sampai 2025, tahun 2025 ia akan menjadikan 9.2%, dan pada tahun 2030, kerana kita hadkan kapasiti hidro di dalam negara kita ini, maka ia akan turun sampai 6.1% saja. Itulah senario yang kita rangkakan bagi sumber hidro yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Mengenai insentif, kita memang selain daripada FIT ini, FIT sebagai satu insentif yang terbesar ya, bagi pengusaha-pengusaha. Yang lain itu kita ada galakan seperti pioneer status, adalah galakan seperti apabila ia disebutkan sebagai green technology atau teknologi hijau, maka pihak kerajaan akan menimbang mengenai import duty dan sebagainya. Itulah cara-cara yang buat masa sekarang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk menggalakkan pertumbuhan tenaga boleh baharu. Ya, Nyampul. Datuk Yang di-Pertua, bentuk muka bumi negara Malaysia adalah merupakan satu aset yang sangat berharga untuk kita menghasilkan tenaga geothermal. Bentuk muka bumi negara-negara jiran kita, Indonesia dan juga Filipina, lebih kurang sama macam kita. Apakah usaha yang dibuat oleh kerajaan, khususnya Kementerian Yang Berhormat, untuk menggunakan peluang aset yang sangat berharga ini untuk menghasilkan tenaga yang lebih selamat pada masa yang akan datang? Terima kasih Yang Berhormat. Saya setuju bahawa geothermal ini adalah satu sumber yang agak kita perlu galakkan untuk dibangunkan di negara kita ini. Tetapi masalahnya ialah kita tidak dapat banyak tempat yang ada geothermal ini. Yang ada tempat itu dikesan, ia tidak berapa besar jumlah yang kita pastikan, seperti di Tawau. Walau bagaimanapun kita galakkan pihak swasta untuk membangunkan sumber ini dengan sumber-sumber kewangan yang dibiayai oleh mereka, kerana pihak TMB atau pihak SESB di Sabah tidak mampu untuk membuat pelaburan daripada sumber ini kerana masih dalam peringkat awal, dan teknologi itu pun kita tidak berapa mengenal pastikan sama ada daya maju atau tidak, dan akhirnya kos untuk menghasilkan sesuatu unit thermal energi yang kita dapatkan itu kita juga belum ada pengalaman. Dan sebab itulah kita buat masa sekarang
data-data belum tercukup, kita tidak dapat masuk geothermal ini dalam kita punya fit-in tarif. Dato' Speaker, minta satu tambahan kerana sabar masalah. Tidak, Yang Berhormat. Yang Berhormat, Datuk Muhammad Syirad bin Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Speaker, soalan saya nombor 5. Waalaikumsalam. Tuan Yang Ketua, Tuk Luman Yang Berhormat, Kerajaan Pusat masa ini tidak mengawal harga rumah, memandangkan yang ditentukan sendiri oleh faktor pasaran. Ini memandangkan Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan ekonomi bebas atau free market dan bagi menggalakkan pertumbuhan industri perumahan di negara ini. Tuk Luman Yang Berhormat, Bukit Katil juga, kerajaan sangat mengambil berat mengenai dengan keperluan perumahan yang membabitkan golongan yang berpendapatan rendah di Malaysia. Untuk itu, di bawah rancangan Malaysia ke-10 RMK ke-10, kerajaan telah mensesarkan untuk membina sebanyak 78,000 unit rumah kos rendah awam RKR di seluruh negara di bawah program perumahan rakyat PPR dan program bantuan rumah BPR. Kerajaan juga amat prihatin terhadap keperluan perumahan golongan yang berpendapatan sederhana. Lanjutan daripada itu, kerajaan telah melancarkan program perumahan Satu Malaysia ataupun PERMA yang berkonsepkan Public Private Partnership atau PPP dengan izin dengan objektif untuk memastikan golongan yang berpendapatan sederhana, pendapatan isi rumah tidak lebih daripada 6,000 sebulan, mampu untuk memiliki rumah sendiri dengan harga yang berpatutan, iaitu di antara 150,000 hingga 300,000 bergantung kepada lokasi. Tuk Luman Yang Berhormat, kerajaan juga sedar mengenai dengan kenaikan harga rumah di Malaysia. Oleh itu, kerajaan telah melaksanakan beberapa mekanisme kawalan, iaitu melalui pengurangan loan to value LTV kepada 70% sahaja bagi pinjaman perumahan untuk pembelian rumah ketiga dan seterusnya. Lain daripada itu, kerajaan juga telah memperkenalkan semula cukai keuntungan harta tanah CKHT mulai pada 1 Januari tahun 2010 dengan tujuan untuk mengurangkan aktiviti spekulasi yang menyebabkan kenaikan harga rumah di Malaysia. Kerajaan akan terus memantau kenaikan harga rumah di Malaysia dan akan menggunakan langkah-langkah tambahan untuk mengawal harga rumah jika perlu bagi memastikan semua golongan rakyat mampu untuk memiliki rumah sendiri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang detail tadi. Saya ingin menarik perhatian pada Dewan setengah daripada sebahagian pemaju perumahan yang diberi lesen untuk membina rumah-rumah di kawasan-kawasan yang diluluskan. Kebanyakannya pemaju diberi syarat untuk membina selain rumah-rumah kos tinggi, mereka juga diarah untuk membina rumah kos rendah dan kos sederhana. Tapi sebahagian pemaju cuba mengelak setelah membina rumah kos tinggi, untuk rumah kos rendah dan kos rendah ini tidak dibina dan malahan memberi berbagai-bagai alasan dan cuba tidak membina rumah-rumah kos rendah dan sederhana ini, dan sebaliknya memohon untuk membina terus rumah kos tinggi di kawasan-kawasan yang sepatutnya dibina rumah kos rendah dan kos sederhana. Jadi persoalan saya, apakah tindakan kerajaan kepada pemaju-pemaju yang hanya mementingkan keuntungan sahaja ini? Dan yang kedua, apakah langkah-langkah kerajaan untuk menyekat pembeli-pembeli rumah mampu milik rumah kos rendah ini daripada menjualnya semula untuk mendapat keuntungan jangka pendek? Terima kasih. Betul, terima kasih pada Yang Berhormat. Sebenarnya syarat-syarat untuk pemajuan ini adalah dikenakan kepada semua pemaju dengan bersyarat bahawa sekurang-kurangnya 30% kawasan pemajuan itu dibina dengan rumah kos rendah. Tapi untuk Yang Berhormat, kuasa-kuasa ini adalah di bawah kerajaan negeri. Terpulanglah kepada kerajaan-kerajaan negeri sama ada mereka melonggarkan syarat ini ataupun di sebaliknya. Bagi kerajaan pusat, kita hanya memberikan garis panduan. Sama ada garis panduan ini dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan negeri atau tidak, kita juga tidak mempunyai satu kuasa untuk melarang. Sebab di peringkat negeri mereka mempunyai satu akta perumahan tersendiri. Jadi untuk itu Yang Berhormat terpulanglah kepada kerajaan-kerajaan negeri. Bagi soalan yang kedua,
adakah kita mempunyai sekatan untuk bagi mereka yang mendapat rumah kos rendah untuk menjual? Setakat ini kita tidak ada apa-apa sekatan. Cuma kalau rumah kos rendah, bagi pengalaman saya selaku menteri di pekerjaan negeri dahulu, bahawa kita tidak membenarkan di segi pemilikan orang lain, hanya daripada keluarga-keluarga pemilik ataupun pemilik rumah itu sendiri saja kita benarkan untuk menukar ataupun mengambil kembali atau memiliki rumah tersebut. Saya tidak tahu di negara-negara yang lain sama ada peraturan ini ada dibuat atau tidak. Terima kasih. Ipoh Barat. Ya, terima kasih Ketua Speaker. Soalan tambahan. Boleh saya dapat tahu apakah jangka masa yang ditetapkan oleh Kementerian supaya semua pemohon yang telah membuat permohonan untuk rumah kos rendah dapat rumah-rumah tersebut, dan apakah statistik yang boleh diberi untuk tempoh 5 tahun yang dijadual, supply and demand untuk 5 tahun, 10 tahun, adakah statistik itu sedia ada dengan kerajaan? Dan juga rumah-rumah kos rendah dan rumah mampu milik yang diduduki oleh warga negara Malaysia, adakah rumah-rumah itu akan dijual kepada pihak yang sedang duduk di rumah-rumah tersebut? Kalau tidak, kenapa tidak? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat. Bagi soalan pertama mengenai dengan rumah, tidak ada tempoh had bagi pemohon-memohon. Jika ada kekosongan dan juga pemohon itu layak untuk memohon dan juga layak untuk membeli rumah kos rendah, terpulanglah kepada pihak berkuasa negeri. Sebab untuk maklumannya Yang Berhormat, kementerian saya hanya membina rumah-rumah ini di negeri-negeri, dan kita akan serahkan kepada negeri-negeri yang akan menjual atau menyewakan kepada mereka yang layak, yaitu hanya mereka berpendapatan 2.500 ke bawah dan tidak lebih daripada itu. Itu satu. Bagi soalan kedua, saya akan jawab secara bertulis. Begitu juga bagi soalan yang ketiga, kita akan jawab secara bertulis. Terima kasih. Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri Abdul Khalid bin Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang Di-Pertua, soalan saya soalan nombor 6. Datuk Yang Di-Pertua, saya mohon untuk menjawab soalan daripada YB Bandar Tun Razak bersekali dengan soalan daripada YB Tenggara yang bertarikh 21 Jun 2012 kerana menyentuh isu yang sama. Baik, Ahmad. Tuan Yang Di-Pertua, Parlimen Belia Malaysia merupakan satu bentuk program yang dilaksanakan secara pentadbiran yang menjadi platform untuk mendidik belia tentang bagaimana sesuatu dasar atau akta digubal menurut sistem berparlimen. Pihak kementerian telah merencanakan penubuhan ataupun pelaksanaan sidang Parlimen Belia mengikut peringkat-peringkat, dan kita jangkakan bahawa ianya dapat dilaksanakan pada awal tahun depan ataupun pada akhir tahun ini, bergantung pada keseluruhan persiapan yang sedang diaturkan. Kementerian juga telah melaksanakan persidangan Parlimen Belia Malaysia percubaan pada 8 hingga 11 Mei 2012 bertempat di Seri Kembangan, Selangor, yang melibatkan 222 orang belia yang berusia antara 18 hingga 30 tahun. Persidangan percubaan ini merupakan salah satu proses pelaksanaan bagi persidangan sebenar Parlimen Belia yang kita jangkakan sebagai disebutkan sama ada awal tahun 2012 ataupun akhir tahun ini. Untuk makluman perwakilan, terutama sekali ahli Parlimen Belia, ia dipilih melalui suatu sistem pengundian. InsyaAllah akan diadakan satu sistem pengundian atas talian ataupun online dengan merujuk pada syarat-syarat yang melayakkan beliau menjadi ahli perwakilan. Anggaran kos bagi pelaksanaannya adalah kira-kira RM600,000 untuk 2 kali persidangan dalam setahun. Pihak kami juga telah berunding dengan pihak Parlimen supaya berkemungkinan apabila Dewan Sebenar Parlimen siap nanti,
Dewan sementara ini boleh digunakan bagi persidangan Parlimen Belia. Dengan itu dijangkakan kos pelaksanaan ataupun sidang Parlimen Belia ini akan dapat dikurangkan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya setuju tentang keinginan untuk memberikan pengalaman kepada belia kita. Adakah Yang Berhormat Menteri telah menggunakan peluang ini untuk menjemput esko negeri yang menjaga tentang belia untuk bersama-sama mengikuti usaha ini dan dapat juga menolong dan memperbaiki usaha pemilihan? Tuan Yang Ketua, terima kasih pada soalan tambahan yang dikemukakan. Saya rasa tidak ada masalah untuk kita mengundang wakil-wakil daripada Dewan Undangan Negeri masing-masing untuk melihat pelaksanaan dan perancangan kepada Parlimen Belia ini. Sebenarnya Negeri Sembilan telah pun menyatakan kesanggupan mereka untuk turut membangunkan Dewan Undangan Negeri Belia bagi negeri yang berkenaan, dan sekiranya Selangor ataupun negeri-negeri lain juga berminat untuk mengadakan sistem yang sama di peringkat negeri masing-masing, bagi kami tidak ada masalah. Sebenarnya ada beberapa negara yang telah maju seperti Australia dan sebagainya, di mana Parlimen Belia dianggap sebagai suatu yang sistem, suatu yang penting dalam pembangunan belia mereka, di mana persidangannya diadakan di Parlimen sebenar mereka, dan mereka juga ada di peringkat Dewan-Dewan Negeri ataupun Parlimen di peringkat wilayah masing-masing, menggunakan sistem yang sama, menggunakan dewan yang digunakan bagi Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri masing-masing, dan keanggotaannya sama sebagaimana keanggotaan Dewan Parlimen yang sebenar. Dalam konteks kita 222 orang setiap kawasan itu, sama ada Bandar Tun Razak, Kemaman, Padang Rengas dan sebagainya, ada wakil belia mereka. Tetapi kita memerlukan sedikit masa untuk melihat keseluruhan sistemnya, perjalanannya, supaya dilihat ianya benar-benar menggambarkan bahawa ianya berjalan dengan cara yang betul, yang baik dan memberikan faedah kepada negara keseluruhannya. Dan insya-Allah perkara ini saya rasa tidak ada masalah. Ya. Hulu Selangor. Terima kasih Doktor. Terima kasih Menteri kerana beri jawapan begitu ringkas dan padat. Parlimen Belia Malaysia yang telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menjadi satu saluran rasmi untuk menyuarakan pandangan belia dan turut serta dalam proses membangunkan negara. Apakah langkah-langkah yang akan ambil oleh kerajaan untuk memastikan bahawa belia yang terlibat akan berpolitik secara sihat tanpa menyisihkan keutamaan dalam pelajaran? Terima kasih. Betul Yang Tua, terima kasih sekali lagi pada soalan tambahan daripada YB Ulu Selangor. Saya merasakan bahawa tentang soal isu sama ada berpolitik sihat atau tidak sihat hanya dapat kita tahui setelah ianya berjalan. Sebab itu di peringkat sekarang ini kita mesti melihat dalam pelbagai faktor dalam menentukan kaedah dan sistem ini dapat diterima pakai oleh masyarakat, oleh belia itu sendiri dan pandangan orang ramai. Jadi sebab itulah antara perkara yang kita timbulkan ialah keanggotaannya. Misalnya dahulunya orang menganggap bahawa keanggotaannya terdiri pada mereka yang ditentukan oleh kementerian, kita lantik orang dan sebagainya. Kita tidak menggunakan kaedah ini supaya tidak dilihat bahawa ianya adalah merupakan satu cara pihak yang tertentu untuk menggunakan belia bagi menyokong ataupun menjadi sandaran pada pihak yang tertentu dan sebagainya. Sebab itu yang penting sekali ialah sistem pemilihan itu dibuat dengan cara yang memperlihatkan ketelusan dan sebagainya. Kita membina sistem pemilihan itu melalui pilihan raya secara online. Kenapa online? Kerana dianggapkan ia lebih murah. Di Filipina misalnya, mereka cuba membuat sistem pilihan rayanya sama
seperti sistem pilihan raya yang sebenarnya, dan ini melibatkan kos yang besar. Sekali saja dia buat pengundian, lepas tu tak boleh nak buat lagi dah. Di UK misalnya, apabila diperkenalkan pada peringkat awal, oleh kerana di UK usianya ialah antara 11 hingga 18 tahun, maknanya 19 sudah tak boleh dah, dan dibuat pengundian di peringkat sekolah. Ada isu di mana sekolah itu menggalakkan cikgu-cikgu berkempen nak cari pilih, mesti pilih daripada orang sekolah dia. Jadi ini ada soal politik tempatan dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang kita lihat, di mana seorang itu dianggap berdaftar kerana atas nama IC-nya, umurnya, dan tempatnya berdasarkan pada alamat yang di dalam IC dia, dan mereka boleh mengundi daripada mana-mana. Mungkin pelajar pada usia yang berkenaan antara 18 hingga 30 tahun yang kita cadangkan boleh mengundi. Mungkin dia belajar di Australia, mungkin dia belajar di Jepun, mungkin alamatnya di Kelantan tapi duduk di Kuala Lumpur misalnya. Mereka boleh mengundi mengikut kawasan masing-masing yang ditentukan berdasarkan pada alamat di dalam kad pengenalan mereka. Kempen juga akan dicadangkan melalui online, ya, dan ada syarat-syarat yang tertentu. Jadi ini antara perkara yang kita lihat supaya mereka dapat berkempen dengan cara yang sihat. Tidak ada soal mereka datang daripada parti politik mana-mana, kerana yang penting sekali apabila mereka berada di sana, mereka belajar. Bukan saja untuk bercakap kami nak ini, kami nak ini, tetapi lebih dari segi bagaimana mereka membina bil ataupun rang undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan masa depan negara. Bukan hanya belia saja, tentang alam sekitar, tentang pelajaran, tentang perumahan, tentang pengangkutan awam yang berkaitan dengan kepentingan belia dan sebagainya. Jadi kita lihat bahawa ini adalah merupakan suatu proses pembelajaran yang penting di kalangan anak muda kita sekalian. Yang berhormat Puan Tan Ah Eng. Terima kasih. Dato' ini betul. Soalan saya nombor 7. Terima kasih Dato' Ketua, dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Gelang Patah kerana mengemukakan pertanyaan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat dan juga Dewan Yang Mulia ini, tabung amanah warisan polis atau TAWAP ialah sebuah tabung amanah ataupun charitable trust yang ditubuhkan oleh kerajaan melalui surat cara amanah pada 14 September 1992. Aspek operasi TAWAP ini adalah selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 37 Trustee Act 1949. Tabung ini merupakan tabung yang memberi bantuan yang dikategorikan seperti berikut. Tabung TAWAP 1 berkaitan dengan heret kematian, TAWAP 2 berkaitan dengan bantuan pergerakan, TAWAP 3 berkaitan dengan bantuan perubatan dan anggota palsu, TAWAP 4 berkaitan dengan bantuan pendidikan, TAWAP 5 berkaitan dengan bantuan bencana alam, TAWAP 6 berkaitan dengan bantuan atau saguati khas one off ringgit Malaysia 1000, dan TAWAP 6A berkaitan dengan bantuan saguati khas one off ringgit Malaysia 3000. Tuan Yang Ketua, mengikut pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat, KDN percaya bahawa Yang Berhormat sebenarnya merujuk kepada TAWAP 6A, iaitu tabung pemberian saguati khas one off RM3,000 Malaysia kepada anggota-anggota bekas polis bantuan yang terdiri daripada pasukan Special Constabulary, Home Guard, Border Scout, Auxiliary Police, Extra Police Constable, Jungle Squad atau Scout, Police Field Force Reservist dan Sarawak Constabulary yang pernah berkhidmat semasa zaman darurat pada tahun 1948 hingga 1962 bagi Semenanjung dan 1962 hingga 1974 bagi Sabah dan Sarawak. Pemberian saguati khas one off sebanyak ringgit Malaysia 3,000 kepada anggota-anggota bekas polis bantuan ini dibuat berdasarkan kepada bajet 2012 yang telah diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini pada 23
November tahun lalu. Tuan Yang Ketua, sehingga 19 Jun 2012, Kementerian Dalam Negeri telah menerima dan memproses sebanyak 67,540 permohonan saguati khas one-off RM3,000 tersebut. Daripada jumlah tersebut, 64,592 permohonan daripada pemohon yang layak telah diluluskan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 58,830 pemohon telah menerima cek masing-masing dan bakinya seramai 5,762 pemohon lagi sedang dalam proses penyerahan cek-cek berkaitan. Untuk makluman dari Yang Berhormat, daripada 67,540 permohonan yang diterima dan diproses, sebanyak 2,948 permohonan telah ditolak atas faktor-faktor seperti berikut. Yang pertamanya, pemohon adalah waris atau anak kepada anggota. Kedua, pemohon berkhidmat bukan semasa zarurat. Ketiga, pemohon tidak termasuk dalam kategori layak, iaitu pasukan polis bantuan seperti mana yang telah saya nyatakan tadi, iaitu Special Constabulary, Home Guard, Border Scout, Auxiliary Police, Extra Police Constable, Jungle Squad atau Jungle Scout, Police Field Force Reservist dan Sarawak Constabulary. Dan keempatnya, pemohon adalah bekas tentera, iaitu bukan dari kategori pasukan perkhidmatan yang layak seperti disebutkan di atas. Tuan Yang Ketua, KDN juga telah mengadakan program-program serahan cek saguati khas dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia, Ikatan Relawan Rakyat Malaysia, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, Persatuan Bekas Polis Malaysia dan Persatuan Bekas Polis Malaysia. KDN masih lagi memproses permohonan-permohonan tawab ini dan pembayaran akan dibuat kepada permohonan yang layak dengan kadar yang segera. Terima kasih. Tuan Patah. Ya, terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Mengikut jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat tadi, terdapat seramai 5,762 pemohon belum dapat diserahkan cek pembayaran. Untuk maklumat Yang Berhormat, kawasan saya Gelang Patah ada juga 19 pemohon yang masih belum menerima apa-apa cek dari pihak Tabung Amanah Warisan Polis. Soalan tambahan saya ialah, apakah masalah yang menyebabkan kelewatan dalam penyerahan cek pembayaran ini? Dan saya juga ingin tahu apakah syarat-syarat sebenarnya yang melayakkan seseorang itu untuk menerima pemberian sagu hati khas one-off 3,000 ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Tua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Gelang Patah. Sehubungan dengan 19 pemohon daripada kawasan Gelang Patah, kawasan Yang Berhormat boleh kemukakan butiran yang mana saya boleh membantu melihat dan boleh saya cuba menolong untuk mempercepatkan dalam pembayaran ini. Dan sehubungan dengan yang lain berkaitan dengan 5,762 cek pembayaran ini yang lambat. Sebabnya adalah pertamanya ada cubuan menipu di kalangan yang membuat permohonan yang mendakwa melalui surat akuan sumpah bahawa mereka merupakan bekas anggota polis bantuan yang pernah berkhidmat semasa zaman Gulat. Jadi ini kita kena berhati-hati sebelum penyerahan dibuat, yang mana kita telah dapat beberapa permohonan yang cuba melakukan penipuan. Dan keduanya, terdapat kesilapan pada butiran nama dan juga kad pengenalan pemohon di mana cek tersebut perlu dibuat cek ganti, dan cek ini memakan masa sedikit untuk dibuatkan penyerahan
melalui ibu pejabat kontijen negeri-negeri di mana penerima itu berada. Dan ketiganya masih terdapat beberapa cek yang sedang dalam proses serahan di peringkat ibu pejabat polis kontijen yang di antara yang bertanggungjawab untuk menyerahkan cek-cek ini. Oleh kerana itulah yang untuk mempercepatkan lagi, kerana itu kita menggunakan ataupun mendapatkan kerjasama daripada pihak PDRM, betul-betul PDRM yang membantu dan juga rela dan Jabatan Pertahanan Awam dan juga di antara ahli-ahli bekas persatuan bekas polis juga digunakan untuk membantu untuk menyerahkan dengan berkaitan dengan cek ini. Sehubungan dengan syarat yang melayakkan seseorang boleh menerima bantuan khas one off ini, ianya adalah seperti berikut. Yang pertamanya, permohonan adalah bekas anggota polis dan sumbangan ini diberi sekali saja. Bekas anggota polis yang dimaksudkan adalah seperti mana yang saya telah nyatakan tadi, dari pasukan yang terdiri daripada anggota-anggota yang berkhidmat zaman darurat dulu dan kategori sebagaimana yang telah nyatakan dalam jawapan asal saya tadi. Yang keduanya, bayaran ini layak dibayar kepada mereka yang pernah berkhidmat semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1962 bagi Semenanjung, dan dari tahun 1962 sehingga 74 bagi Sabah dan Sarawak. Kategori pasukan yang telah ditetapkan adalah yang saya nyatakan tadi lah: Special Constabulary, Home Guard, Auxiliary Police, Extra Police Constable, Border Scout, Jungle Scout dan atau Squad, Police Field Force, Reservist, Sarawak Constabulary. Dan perlu juga pengesahan terhadap mereka yang layak akan dilakukan melalui sijil tamat perkhidmatan atau Discharge Certificate dan sijil pelantikan atau Letter of Appointment yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Dan selain itu, pemohon yang tidak mempunyai dokumen sokongan yang diperlukan perlu mengukuhkan surat akuan bersumpah pernah berkhidmat sebagai anggota polis semasa zaman darurat. Ini yang saya katakan tadi, bahawa melalui surat akuan sumpah inilah yang didapati ada pemalsuan dibuat. Dan seterusnya, sekira anggota tersebut telah meninggal dunia, permohonan boleh dibuat oleh balu atau duda anggota berkaitan. Dan permohonan daripada balu atau duda hendaklah disertakan dengan borang akuan status pemohon yang disahkan oleh ketua kampung ataupun ketua balai polis yang berdekatan. Selain itu juga, Tuan Ketua, beberapa dokumen juga perlu untuk memohon bantuan ini, yang mana seperti salinan kad pengenalan, salinan sijil pelantikan, salinan sijil tamat perkhidmatan, surat kepujian serta penghargaan, dan juga dokumen lain yang membuktikan pemohon adalah bekas anggota polis dan berkhidmat semasa zaman darurat. Jika pemohon adalah balu atau duda, maka dokumen berikut hendaklah dikemukakan, iaitu salinan kad pengenalan, salinan sijil nikah atau salinan sijil kelahiran salah seorang anak kandung, dan ketiganya salinan sijil kematian, dan seterusnya salinan rekod perkhidmatan suami atau isteri sebagai bekas polis seperti dinyatakan di para dua tadi. Sekian, Yang Hormat. Kepung Datuk Ketua, soalan tambahan. Dengan bantuan yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, apakah jumlah bantuan yang dikeluarkan setiap tahun dan bilangan anggota di dalam pasukan yang dimaksudkan dan keberkesanan tugas mereka di negara ini? Kalau dengan itu pasukan-pasukan yang menerima bantuan ini, mengapa kita wujudnya
banyak gated community, banyak gated neighborhood. Seolah-olah pihak polis menggalakkan mereka. Itu memberi perniagaan atau apapun, mengadakan itu kontraktor yang mengadakan beratus-ratus gated community dan itu guarded neighborhood yang menjadi satu amalan di negara ini, seolah-olah kita tidak ada polis langsung di negara ini. Terima kasih Yang Di-Pertua. Saya ingat apa ni, Kepong ni perlu faham peruntukan ini adalah peruntukan khas one off yang mana diberi kepada sesuatu kategori kumpulan anggota yang beriman, iaitu yang kita mengenang jasa anggota-anggota polis ini, terutamanya mereka telah berkhidmat dengan begitu gigih untuk menjaga keselamatan negara kita semasa zaman darurat dahulu. Jadi justru itulah ini kita perlu mengenang jasa atau orang yang berhormat Kepong. Jangan kita anggap bahawa jasa orang tidak perlu dikenang. Kepong, kita mesti mempunyai perasaan, ya, supaya orang telah berbudi, kita kena berbahasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Hormat Kepong, kalau tak puas hati jumpa saya lah. Dalam soal ini saya amat pakar Yang Hormat. Sejarah semua sekali. Terima kasih. Saya menjemput Yang Hormat Datuk Haji Wan Abdul Rahim bin Wan Abdullah. Saya maklumkan bahawa Yang Berhormat Kota Baru tidak hadir. Dengan itu saya menjemput Jurutera Haji Hamim bin Samuri. Terima kasih Tan Sri. Sebabnya Yang Berhormat, saya dulu menegur Nasional ni cakap Indonesia yang belum diterima oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi saya cadangkan supaya gunakan jurutera. Terima kasih Tan Sri. Tak apalah, silakan Mat. Soalan saya yang ke-9. Datuk Yang Ketua, saya memohon untuk menjawab soalan dari Yang Berhormat Ledang bersama-sama soalan dari Yang Berhormat Ulu Selangor yang dijadualkan dijawab pada 26 hari bulan Jun 2012 kerana kedua-duanya menyentuh perkara dan isu yang sama. Untuk maklumat Yang Berhormat, di bawah pelaksanaan garis panduan amaran pembayaran yang bertanggungjawab atau garis panduan, institusi kewangan dikehendaki supaya mengamalkan pembelian pinjaman yang berhemat dan bertanggungjawab bagi memastikan individu mendapat pembayaran yang bersesuaian dengan keperluan dan kemampuan membayar semula sepanjang tempoh pembayaran. Langkah ini adalah penting bagi mengelakkan individu daripada terlebih berhutang dan mempunyai penampang kewangan yang mencukupi untuk menghadapi kejadian yang tidak diingini yang menjejaskan pendapatan mereka. Dalam menilai kemampuan seseorang individu untuk membayar semula pinjaman, institusi kewangan perlu mendapatkan maklumat mengenai pendapatan individu tersebut selepas ditolak potongan bekanan, iaitu KWSP dan cukai pendapatan dan obligasi pembayaran balik hutang semasa mereka. Ini bagi memastikan hutang terkumpul seseorang individu yang bersesuaian dengan kemampuan mereka untuk membayar balik, termasuk keupayaan menyerap perlalasan dalam kos pinjaman. Sekiranya pemohon terbabit tidak mempunyai dokumen seperti slip gaji atau penyata KWSP, mereka boleh mengemukakan dokumen lain seperti penyata akaun bank, penyata cukai pendapatan atau bukti surat pengesahan gaji daripada majikan seperti bukti pendapatan. Sejak garis panduan diperkenalkan, Bank Negara Malaysia
dan institusi kewangan telah menangani isu-isu pelaksanaan bagi memastikan peminjam yang layak terus mendapat akses kepada pembayaran yang bersesuaian dengan keupayaan individu. Sekian. Terima kasih Datuk Yang Tua. Saya soalan tambahan saya ialah merujuk kepada jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Justru saya ingin bertanya, bagaimana kerajaan boleh memastikan bahawa bank-bank ini memberi kemudahan pinjaman seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi. Kerana banyak aduan daripada orang ramai, bank terlalu ketat, mereka lebih fokus atau lebih meminta, mereka meminta juga supaya disediakan penyata gaji. Tidak cukup dengan surat pengesahan daripada majikan, terutamanya termasuk bagi pengendalian, contohnya tuan punya pengusaha gerai, pengusaha warung, pengusaha workshop dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat dari Ledang. Untuk maklumat Yang Berhormat, seperti yang saya telah jawab tadi, kita nak rakyat Malaysia yang meminjam duit dari institusi kewangan boleh membayar hutang mereka. Dalam hal ini kita memang nak jaga supaya tahap seperti yang semalam saya katakan di Dewan ini, iaitu hutang isi rumah ke tahap yang tak begitu tinggi, dan pada masa ini hutang isi rumah adalah semangat 76% KDNK kita, dan kita memang nak jaga supaya hutang tak berbayar kekal rendah. Pada masa ini hanya 1.7%. Dan selepas pelaksanaan dasar baru ini, kita nampak pembangkang mendekatkan pertumbuhan pinjaman sektor isi rumah pada kadar 11.7% pada akhir April 2012, sedikit perlahan berbanding dengan 12.9% pada akhir tahun 2011. Dan kita memang akan mantau garis pandan ini supaya rakyat Malaysia yang nak pinjam duit boleh dapat. Sekian. Ya, silakan Rahmat. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya ingin menanya Yang Berhormat Timbalan Menteri, dalam bajet kerajaan untuk menolong rakyat Malaysia membeli rumah, pihak kerajaan telah mengumumkan bahawa semua rumah di bawah 300,000 satu Malaysia akan dikecualikan cukai stamp. Tapi baru-baru ini saya dapat perkeliling, pejabat stamp mendapat perkeliling bahawa bukan semua rumah di bawah 300,000 akan dikecualikan stamp, tetapi hanya projek-projek yang dijenamakan satu Malaysia. Oleh yang demikian, saya minta Timbalan Menteri kalau boleh jelaskan apakah definisi takrif satu Malaysia ini, kerana bagi kita pada mulanya saya sangka ini satu branding saja, tapi ada takrif yang tertentu kepada rumah 300,000 ke bawah ini. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Kes yang dibangkit oleh Yang Berhormat memang kes spesifik. Saya akan kaji isu ini, sebab memang yang kita membeli kecualian adalah untuk semua yang libat, semua orang yang beli. Sekian. Terima kasih.